Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. InsyaAllah hari ini bersama dengan saya, Hanif bin Ahmad Baharudin, eksekutif daripada Institut Darul Ihsan, dan hari ini saya diberi peluang untuk bersama-sama untuk membicarakan mengenai sebuah buku yang penting untuk kita bahaskan, yang penting untuk kita dalami. Ianya akan memberi input yang bermanfaat kepada kita semua. Dan yang pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor memberikan peluang kepada saya untuk membicarakan mengenai ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan yang berada di tepi saya ini, iaitu sebuah buku yang bertajuk Jalan Berliku Menuju Kebebasan Mandela. Istimewa buku ini, ia adalah buku autobiografi, dan kebanyakan buku autobiografi, kalau boleh saya mulakan di sini, buku autobiografi kebanyakannya ditulis adalah disebabkan untuk memulakan kempen pilihan raya Presiden Kanada, menjadikan buku autobiografinya salah satu bahan kempen yang menjadikan dia menang. Tapi berbeza dengan buku yang ada di tangan saya sekarang ini, iaitu buku Jalan Berliku Menuju Kebebasan. Secara asasnya ia adalah buku autobiografi, tapi istimewa buku ini ditulis sendiri oleh Nelson Mandela setelah kebebasan beliau daripada penjara, dipenjarakan selama 27 tahun pada tahun 1990. Beliau dibebaskan dan kemudian beliau masuk ke arena politik dalam ANC sebagai African National Congress dalam parti beliau, dan akhirnya beliau berjaya memenangi dan menjadi presiden, dan akhirnya pada tahun 1994 buku ini diterbitkan. Lagi menarik, buku ini telah pun difilmkan pada tahun 2003 seingat saya, mengambil tajuk daripada asal bahasa Inggeris buku ini, iaitu Long Walk to Freedom, Mandela, pada tahun 2013 seingat saya, dan telah dilakonkan oleh Idris Elba. Seperti yang di awal saya sebut tadi, buku ini adalah versi bahasa Inggeris, versi asalnya adalah Long Walk to Freedom 1994. Dan buku ini telah diterjemahkan oleh inisiatif buku Darul Ihsan, IBDE, kerjasama Kerajaan Negeri Selangor, juga Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, atas kesedaran peri penting isi buku ini untuk dikongsi dan agar mudah difahami oleh rakyat Malaysia, kerana isi dan kontennya sangat penting. Dan buku yang diterjemahkan oleh Alina Abdullah ini, saya ingat saya dah baca bahasa Inggerisnya sedikit sebanyak. Buku ini diterjemahkan, dia tidak melarikan apa-apa maksud dan membuatkan bacaannya agak mudah dan menarik. Buku ini menceritakan sejarah awal Mandela. Dia telah dilahirkan dalam keluarga yang bersifat kepimpinan. Apabila bapanya sendiri, tak silap saya, adalah seorang, kalau mengikut bacaan saya di dalam buku ini, bapanya adalah seorang penasihat kepada raja di tempatnya dahulu. Jadi Mandela ini selain namanya Mandela, ia juga dikenali sebagai nama Madiba, iaitu bangsa dia sendiri. Mandela ini, kenapa jalan berliku menuju kebebasan, apa yang dimaksudkan sebagai kebebasan itu adalah apabila nak meletakkan Mandela ini adalah orang yang berjuang mengenai kebebasan bangsa kulit hitam daripada penindasan orang kulit putih. Sehingga hari ini perkara itu cukup menjadi isu dan polemik yang sangat keras apabila bangsa berkulit hitam ni kebanyakannya ditindas. Dan begitu juga Mandela, apabila bangsanya berkulit hitam Afrika Selatan itu ditindas oleh bangsa berkulit putih yang dinamakan regimen apartheid. Apartheid itu adalah apart, iaitu pembahagian ataupun pemisahan antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam. Ketika masuk sekolah, ramai yang bertanya bagaimana namanya Nelson Mandela. Ini adalah budaya apabila mereka di sana yang bersekolah akan diberi nama Kristian, iaitu Nelson. Jadi begitulah Mandela mendapat nama Nelson Mandela itu. Belajar daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, dan akhirnya dia masuk ke universiti dan menjadi seorang pengamal undang-undang. Di sini apabila Mandela sedar dia adalah orang berkulit hitam yang harus membela bangsa dia sendiri. Apabila menjadi pengamal undang-undang, Mandela telah masuk menyertai ANC, iaitu African National Congress, dan beliau menjadi seorang pemuda, sayap pemuda kepada ANC ini, dan beliau telah menggerakkan gerakan pemuda ini untuk menentang. Sebagai seorang pengamal undang-undang, dia banyak menggunakan lunas undang-undang untuk menyelamatkan bangsa dia daripada ditindas. Dan itu antara perkara-perkara yang menyebabkan Mandela pernah dipenjara, tak silap saya tahun 1955 macam tu. Dia dipenjarakan 5 tahun dan kemudian beliau dibebaskan. Kemudian kembali lagi berjuang untuk bangsanya sendiri. Dia menyampai satu tahap apabila dia mengajak rakan-rakan dia untuk berjuang lebih ekstra lagi. Kebiasaannya mereka berjuang secara baik melalui undang-undang. Cuma kali ini mereka mencuba untuk memusnahkan tempat-tempat rejim apartheid, berperang secara kecil-kecilan, dan sampai satu tahap Mandela ini berusaha untuk keluar negara untuk meminta bantuan
daripada tempat lain untuk sama-sama memerangi rejim apartheid. Dan akhirnya Mandela ditangkap dan akhirnya dijatuhkan hukuman dan dipenjarakan. Maka dipenjarakan seumur hidup sebanyak 27 tahun dan beliau dibebaskan ketika berumur 54 tahun. Iaitu pada tahun 1990 beliau dibebaskan. Selama 27 tahun dia dipenjarakan dan daripada 27 tahun dia dipenjarakan, macam-macam yang telah beliau lakukan. Pengalaman dia di dalam penjara itu 27 tahun mendewasakan dia, mematangkan dia. Dan daripada hasil daripada 27 tahun itulah penulisan-penulisan beliau dibukukan dalam buku Long Walk to Freedom itu. Apa benda yang menarik yang ingin saya ceritakan di sini adalah yang pertama, setelah kebebasan beliau, quotes yang dikeluarkan, kata-kata hikmah yang dikeluarkan oleh Mandela ketika ucapan itu adalah kebencian itu bukanlah perkara yang lumrah, kerana kebencian itu adalah perkara yang dididik. Kerana kalau tak ada seorang pun yang lahir dalam dunia ini untuk menjadi pembenci. Jadi begitu juga dengan kasih sayang. Dan kasih sayang itu lebih mudah untuk dididik kerana ianya adalah sifat lumrah manusia. Itu adalah kata-kata Mandela ketika beliau dibebaskan, dan akhirnya Mandela terus bekerja untuk dalam ANC menawan Afrika Selatan itu dengan melalui kotak undi. Tanpa perlu memerangi rejim apartheid. Dan akhirnya pada tahun 1994 Mandela diangkat menjadi Presiden Afrika Selatan. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. Jiwa besar Mandela ini yang boleh saya kira yang memberi kesan kepada saya adalah apabila dia tidak menghukum lawan dia tidak menghukum rejim apartheid ini. Bahkan dia mengajak rakyat dia untuk tidak berdendam kepada rejim apartheid ini. Bahkan lagi menyakitkan, dia membuat tindakan yang paling tak popular adalah apabila dia memberikan jawatan kepada lawan dia. Kemenangan yang diperolehi oleh Mandela ini adalah satu, kebebasan, kejayaan, pilihan raya yang berdemokrasi. Mandela telah menunjukkan demokrasi mampu menyatukan, demokrasi mampu mengangkat kemuliaan, kemanusiaan. Dan ini menyebabkan salah satu sebab Mandela ini diangkat menjadi penerima anugerah Nobel Keamanan. Apabila Mandela menceritakan pengalamannya di dalam penjara, Mandela menceritakan apa yang dihadapinya dalam penjara, dia mampu berurusan dengan mereka di luar sana, bertanya khabar, memastikan keadaan rakyat dia selamat. Itu membuatkan saya seolah-olah berada di zaman dia. Apabila dia berceritakan mengenai penjara, saya rasa seperti saya seorang rakan banduan yang berada dalam penjara dia. Tambahan ini di bulan Julai, 18 Julai merupakan hari memperingati perjuangan Mandela, bagaimana kerja keras beliau berusaha membebaskan bangsa beliau sendiri, kaum beliau sendiri. Mungkin 18 Julai boleh menjadi batu asas kepada kita semua untuk kita mula menelaah karya ini. Buku Mandela, Jalan Berliku Menuju Kebebasan adalah salah satu buku yang wajib bagi saya baca untuk mereka yang cintakan perjuangan, cintakan kebebasan, cintakan demokrasi dan politik. Untuk buku ini, saya sebagai seorang bukanlah pembaca yang tegar, rating untuk sebuah buku ini saya boleh berikan 7.5. Mesti yang tanya kenapa mana pergi 2.5? 2.5 tu adalah sebab dia terlalu tebal je. Itu je. Untuk tuan-tuan dan perempuan di luar sana, jika mahukan buku-buku terbitan inisiatif buku Darul Ehsan, boleh dapatkan melalui Perbadanan Pustakaan Awam Selangor. Boleh terus ke bahagian pembangunan koleksi melalui nombor yang telah tertera di bawah ini. Dan pastinya untuk buku setebal ini, jika anda sukar ataupun kurang mampu untuk membacanya, pasti ada yang ingin membacakan, dan pastinya Perbadanan Pustakaan Awam Selangor menyediakan Nusantara Audiobook sebagai salah satu medium untuk tuan-tuan dan perempuan semua boleh membaca buku tanpa perlu membacanya. Bagaimana dengan mendengar sahaja melalui audiobook, dan pastinya bukan setakat buku Jalan Berliku Menuju Kebebasan Mandela, dan buku-buku lain juga ada disediakan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi, Jalan Berliku Menuju Kebebasan Nelson Mandela dapatkan segera. InsyaAllah ini adalah karya yang baik untuk kita jadikan sebagai tauladan dan sepadan untuk kita semua. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mereka di luar sana yang ingin mendapatkan maklumat lanjut ataupun ada sebarang pertanyaan mengenai buku-buku yang berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, boleh hubungi seperti nombor di sini ataupun layari di laman web di sini. #Selangor Membaca, Malaysia Membaca.